beriman dengan sekalian malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi beriman malaikat Allah ni ada beriman secara ijmal, secara kasar, secara umum, secara ringkas dia panggil ijmal. Kita mengaji ni dia ada dua, ijmal satu, tafsil satu. Bukan tafsir sin ya ra ni sa ya lam, tafsil. Ijmal alif jim mim alif lam, ijmaliyun. Ijmal ni secara kasar, secara borong dipanggil, secara umum. Tafsil ni secara terperinci, secara satu-satu, secara terperinci lah. Dia ada dua peringkat. Contoh kita beriman dengan Allah, secara ijmalnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan, ada langit, ada bumi. Tu beti setakat tu. Hak wajib kita beriman sifat Allah secara tafsil, secara satu-satu, secara 20 ataupun 13. Tu secara tafsil. Bukan sifat Tuhan 20, bukan sifat Tuhan 13. Hak 20 ni secara tafsil, secara satu sifat wujud kita kena beriman secara satu-satu. Dalil Allah wujud, dalil. Kemudian qidam secara satu-satu. Apa dalil dia? Dalil suku. Dia gitu. Itu secara tafsil. Tapi yang kita wajib beriman mula-mulanya secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal. Dah sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya, kita wajib kenal Tuhan. Fa'lam annahu la ilaha illallah tu, wastaghfir li dzambika walil mu'minin tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka naklah kamu mengenal bahawa tiada Tuhan malaikat Allah. Kita nak kenal macam mana? Kenal melalui ngaji sifat. Dah sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya, ambil 20 lah, cukuplah kena panggil kenal Tuhan. 20 ni secara tafsil. Tapi bukan sifat Tuhan 20. Ada orang tak faham kaedah sifat 20, kemudian dicerca main. Dia kata orang ajar sifat 20, sifat Tuhan 20 je dia kata. Allah sikitnya sifat Tuhan. Itu jahil. 20 secara tafsil. Secara ijmal kita wajib berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Itu yang kita pegangnya. Kalau kita pegang sifat Tuhan 20 je, tak kenal Tuhan. Dah kita ngaji sifat 20, bukan pegang gitu. Dah kita kecek-kecek, dia kata sifat Tuhan 20 je. Orang mengajar lah pula kena hurah. Dan kitab Pati Paridah kita ni, nampak kecek ni. Dan kitab Pati Paridah dimula dengan kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Ni kitab Pati Paridah kecek tak kecek kok. Ni baru detail. Kalau kita kecek sungguh, dimulakan dengan sifat 20. Kan orang ngajar kan, dia royak sifat Tuhan 20 je kan. Orang ngajar tak ngaji, haram dia mengajar dalam bab ni. Ini akidah. Kita mengaji dengan dia tak mengaji pun hukumnya haram. Itu bukan salah kita, salah tukang ngajar. Sebab apa kita tak royak secara ijmal? Kita kecek. Kita kecek cerita cara rekah. Sebab tu nak mengajar, orang yang boleh mengajar kita kecek, orang mahir. Tahu tak? Nak mengajar kita kecek, kena mahir sungguh. Hak mahir juga, tapi kurang sikit. Dia kena baca kitab besar. Tapi memang kena mahir dalam ilmu tauhid ni baru boleh mengajar. Sama juga dengan pekoh. Kalau pekoh tu memang dia kemas sungguh, dia boleh baca kitab kecek. Kalau pekoh tu dia ada hak dia tak pernah ingat, dia kena baca kitab besar. Dia gitu. Sebab kitab kecek ni dia tak cerita banyak. Dia tak cerita banyak. Jadi kalau kita tak mahir, kita pun baca ada situ. Akhirnya kita
Hurah salah. Dia kalau kurang, kena ambil kitab besar orang ngajarnya. Kita sebalik. Allah, saya tak apa pandai mana nak baca kitab besar ni. Saya baca kitab kecil sudah. Abang bala. Dia kata saya tak pandai mana, jadi saya tak berani nak baca kitab besar. Saya baca kitab kecil. Menyakitlah jawapan dia. Sebab kitab kecil ni orang mengajar kena mahir. Sebab dia tak tolong. Dia rekah. Orang mengajar tu kena detailkan, kena halusi. Dia tak tolong. Kalau kita buka kitab besar, macam kitab Fatih Faridah besar mana ni? Dia mari lalu dah. Kita wajib berpegang secara ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Jadi mari lalu dah. Sama juga dengan kitab-kitab fiqh gitu juga. Yang jadi bawakan fiqh jadi salah tu, dia baca kitab kecil, dia tak mahir. Kalau baca kitab besar, didetailkan. Kitab pertengahan dengan kitab besar pun tak sama dah. Kitab pertengahan. Contoh. Ini biasa orang tanya saya ni. Dia kata tu imam takbir solatnya 2 kali. Allahu Akbar. Kita makmum pun Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar. Takbir pula dah. Bukan semua jenazah ni. Bukan sembahyang raya ni. Kalau sembahyang jenazah 4 kali takbir. Tak ni. Kalau sembahyang raya 7 capur dengan takbir ihram jadi 8. Ini tak ni. Main fardu biasa ni. Allahu Akbar. Kita makmum pun Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar. Takbir pula sekali lagi. Wan ustaz. Dalam kitab dia kata kalau takbir 2 kali, maka takbir yang kedua tidak sah. Dia kena takbir yang ketiga baru sah. Takbir ganjil je sahnya. Takbir genap tak sah. Takbir pertama sah. Takbir yang kedua je batal solat. Takbir yang ketiga baru sah semula. Takbir yang kelima baru sah semula. Takbir yang 7 baru sah semula. Kalau tu imam takbir gitu, alih buh belakang lah. Ini kalau nak cerita. Jadi takbir yang pertama, takbir yang kedua, maka batal solat. Lepas tu nak ikut nanti imam di takbir 2 kali, solat batal. Tu kitab yang kecil. Kalau kitab besar dihurah pula. Mana takbir yang kedua yang membatalkan takbir yang pertama, takbir kedua pun tak pakai juga, hak pakai takbir yang ketiga. Hak mana tu? Takbir yang kedua, takbir pertama comel dah, dan takbir pertama pun dia nak dah, comel dah, jadi dah, dia nak kuat sikit solat dia tu takbir pula yang kedua. Tu barulah takbir kedua membatalkan takbir pertama. Kalau di takbir yang pertama, kemudian takbir pertama tu dia jadi niat tak kena ke apa ke, dia pun jadi tak ambuh takbir pertama. Solat dia jadi dok semula. Faham tak? Dikira solat tu dok jadi. Sebab takbir pertama tu niat tak kena misalnya. Maka tak dok dah takbir pertamanya. Takbir kedua tu takbir pertama balik. Mamu tak ada masalah pakai takbir yang kedua tu lah. Tapi nak ceritanya, takbir yang kedua membatalkan takbir yang pertama. Jikalau takbir pertama tu imam memang nak, memang jadi dah, memang ya dah, tapi buat perangai pula, aku nak takbir pula sekali lagi, biar jadi 2 kali takbir. Boleh mungkin 2 pahala barangkali dia ingat. Batal buat gitu. Tapi kalau di takbir yang pertama, kalau takbir pertama ni dia tak ambuh, tak jadi. Maknanya belum ada lagi satu takbir pun. Maknanya di takbir yang kedua, itulah takbir yang pertama. Mana takbir kedua pun okey je lah. Sebab itu takbir yang pertama. Memang kalau tu imam takbir 2 kali, memanglah berlaku biasanya takbir pertama dia reject, dia tak ambuh. Mana takbir kedua tu takbir yang pertama, kita boleh turutlah tu imam tu. Dah kita kata takbir kedua tak boleh. Hak takbir pertama sah. Dia pun nak takbir pertama tu imam ni, tapi dia nak buat takbir 2 kali. Itulah dia tak jadi. Dah ada ke tu imam balas tu? Maknanya kalau tu imam takbir 2 kali, memang tu imam tu dia takbir pertama dia tak ambuh, reject, tak jadi, niat tak betul ke. Tu kitab rekah. Jadi orang baca tak faham molek, orang haram ngaji. Lepas tu makmum pula bila tu imam takbir pula yang kedua tu, makmum kena lepas tangan lah. Makmum kena takbir semula. Gitu ya yang makmumnya.
Tapi nak cerita takbir yang kedua tu tak ada takbir pertamanya sebenarnya. Tapi kita pekoh dia rekah. Cuma tu imam kalau dia pandai, kalau takbir pertama dia tak jadi, salah niat ke apa ke, sunat di takbir yang kedua tu takbir dengan perlahan. Takbir kedua tu takbir pertama mulalah. Dia Allahu Akbar, makmum belakang Allahu Akbar, Allah. Salah niat. Nak main zuhur jadi niat asar. Tu imam dah pun nak sedap dah tu. Zuhur dengan asar buat kita buat masalah. Lepas tu makmum belakang takbir dah ni. Tu imam takbir tak jadi ni. Sunat kepada imam, takbir tak jadi tak ada takbir tu. Jadi tu imam kena takbir semula lah. Sebab takbir tu tak ada. Niat tak jadi. Tu imam takbir semula tu. Takbir Allahu Akbar. Takbir sela-sela je. Takbir sela-sela je. Biar dengar telinga tu imam saja. Tak kuat. Jadi kalau gitu, mana dulu? Takbir makmum, takbir imam. Mana dulu? Yang mana dulu? Jadi makmum lah dulu. Sebab memang tak imam takbir dulu. Tetapi imam takbir dulu pertama tu dah ditambah dah. Salah. Niat tak betul. Jadi makmum takbir dah. Imam pun Allahu Akbar. Tak kat tangan lah, tak kat tangan. Allahu Akbar. Jadi makmum jadi dulu, imam jadi kemudian. Dimaafkan. Sebab apa? Sebab tak mau jadi susah makmum. Tak susah makmum. Allahu Akbar, makmum pun Allahu Akbar. Mula tak jadi. Mula. Kau minta maaf saya salah niat. Nu dah takbir, mula letak tangan mula. Kerek gitu, ngamuk di makmum. Makmum dah nak dapat takbir payah dia buat semula. Lepas tu jangan menyusahkan makmum. Jadi sunnah imam takbir semula tu dengan perlahan. Jadi tu imam tu imam terkemudian daripada makmum, dimaafkan. Gitu tu imam, jangan buat susah ke makmum. Ada. Tapi dah tekok ni ada ni. Tekok ni ada ni. Ada speaker. Allahu Akbar. Makmum pun perasan Allah tu imam takbir semula, maka makmum wajib kena lepas balik tangan. Hak mana perasan tu lah. Dia makmum wajib kena takbir semula. Kalau makmum tu terperasan. Dan mungkin speaker ada baju ni. Speaker tu imam duduk sini ni. Allahu Akbar. Ya dah. Imam takbir semula dah. Dengar di speaker. Makmum lepas tangan. Hak mana sedar. Dia gitu. Ni ada kat tu imam Allahu Akbar. Makmum duduk belakang ni, tunggu dulu. Nanti. Tengok dulu. Lama. Boleh. Nanti imam duduk lepas tangan. Dah kerek pun. Allahu Akbar. Mula. Jadi makmum belakang ni, apabila tu imam Allahu Akbar tu makmum belakang ni. Nanti sabar dulu, tengok dulu tu imam. Tengok tu imam jadi gedak ni takbir dia. Tu imam nampak relax, okey. Baru makmum takbir. Allah kata, nanya balas tu. Dah tak boleh. Apa kita takbir dah dia pun lepas tangan. Dia pun takbir semula. Tak kena buat gitu. Kalau sekali-sekala jadi gitu tu buat senyap sudahlah. Takbir tu jadi kemudian sunat dia gitu. Tu nak cerita pekoh dia gitulah, kadang-kadang direkah. Rekah ni kadang-kadang bawa kam tiada salah. Sama dengan pegangan. Memang dalam kitab dia hanya sebut sifat 20. Tapi hak 20 tu pekat yang kedua. Yang pertama, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesemuanya yang tidak terhingga banyaknya. Maksudnya Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Secara ijman. Secara tafsir bawa lagi pada sifat 20. Tapi orang tak faham kaedah sifat 20, dia nganyi. Sifat Tuhan 20 je. Dia kata. Lepas tu dia kata pula, ada hak cerdik sikit, dia kata. Dia ingat ke dia cerdik sangat. Hak sifat 20 ni tak cerdik lah. Ni orang terlebih cerdik. Dia kata hak cerdik sikit, sifat Tuhan bukan 20. Sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Hak wajib pegang 20. Hak yang tidak terhingga banyaknya tu barangkali sunat barangkali. Ni dia kata kepada hak sifat 20. Dia tu hak cerdik sikit, dia hak cerdik banyak. Kena-kena dia hak bodoh banyak. Dia tu hak cerdik sikit, sifat 20 ni, sifat Tuhan bukan 20.
Sifat Tuhan tidak terhingga banyaknya. Cuma hak 20 ni yang wajib kita tahu. Lepas tu hak lain tu hak lain. Sunat barangkali. Ni orang-orang hak berasa dia cerdik sangat. Sunat apa? Hak tu pegangan kita hak mula-mula. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maksudnya Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Dalil ada langit ada bumi. Hak tu hak kewajipan mula-mula. Sunat-sunat kau mananya? Mana dia nak puduh kepada kaedah sifat 20. Tak apa cerdik lah. Dia hak cerdik ni. Ni ada orang balas ni. Ini semua ada dalam rakaman belaka ni. Bukan pengajian secara tertutup ni. Live. Dia bukan live. Ada dalam rakaman. Rakaman ni tak akan alah, ada situlah sama-sama rakaman berapa tahun pun. Bukan, kita wajib berpegang secara ijmal, 20 secara tafsil. Ini sama juga dengan malaikah, dengan kitab, dengan rasul pun sama. Dengan malaikah, kita wajib beriman dengan sekalian malaikah. Dengan sekalian malaikah kita beriman belaka. Hak wajib kita beriman secara tafsil. Dia ada dua, sama ada bisyakh ataupun binnaw. Bisyakhnya dengan satu-satu. Mana? Jibril, Mikail, Israfil, Israel sampai hak 10 tu. Hak ketua-ketua malaikat hak 10 tu. Termasuk Raqib dan Atiq tu. Dia Raqib Atiq ni dia bukan nama malaikat sebenarnya. Tapi kita sehu balas tu. Raqib nama malaikah, Atiq nama malaikah bukan. Raqib Atiq itu sifat bagi malaikah, dipanggil malaikatul kitabah. Malaikat yang tukar catat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihim raqibun wa Atiq. Raqib ni yang menjaga, Atiq yang hadir. Itu sifat pada malaikah. Bukan Raqib nama malaikah, Atiq nama malaikah, bukan. Sifat bagi dua malaikah yang tukar catat. Sifat dua malaikah ni Raqib dan Atiq. Raqib yang menjaga, Atiq yang hadir, yang ada situ. Itu sifat malaikah, bukan nama malaikah. Dan malaikat dipanggil apa tu? Malaikat yang tukar catat. Kiraman katibin tu. Wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun tu. Malaikat kiraman katibin, malaikat yang katibin yang tukang catat. Ada dua malaikat yang tukang catat. Sifat malaikat tukang catat ni Raqib dan Atiq tu sifat dia, bukan nama. Tapi kita biasa ngaji tu nama dah. Itu pada setengah-setengah pahaman gitulah. Tak apalah. Tapi nak ceritanya 10 malaikah tu malaikah yang wajib kita beriman secara tafsil, secara satu-satu. Kemudian hak kata wajib beriman secara nau' pula, secara jenis-jenis. Mana? Malaikat hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arash, malaikat yang pikul arash. Yang mana malaikat yang tanggung arash sekarang ni ada 4 malaikah. Lepas daripada qiyamah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Lepas daripada qiyamah, malaikat yang menanggung arash jadi 8, ditambah lagi 4. Waktu kita wajib beriman secara tafsil juga, secara satu-satu. Dipanggil malaikat hamalatul arsy. Dan juga kita wajib beriman secara satu-satunya malaikat hafazah. Malaikat hafazah, malaikat yang duduk jaga kita ni. Sebab tiap-tiap anak Adam dijadikan 2 malaikah, 2 malaikat hafazah yang duduk jaga kita. Dalam ayat lahu muaqqabatum min baini yadayhi wa min khalfihim yahfazunahu min amrillah. Ada. Itu malaikat hafazah dia panggil, yang tukang jaga kita. Yang mana tiap-tiap hari, tiap-tiap malam 2 malaikah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam 2 malaikat tukar. Kata setengah, 2 itulah daripada mula sampai ke mati. Yang mana malaikat hafazah ni
Tuhan jadikan untuk pelera hamba mula daripada jatuh benih ke dalam rahim ibu sampailah ke mati. Ada dua malaikat hafazah. Kemudian dua malaikat hafazah ni duduk mana? Duduk tekok ke, duduk di hujung dagu ke, duduk di dua bibir mulut ke, duduk di janggut sepak ke, duduk di gigi gerham ke. Itu 5 pandangan. Duduk di mana dua malaikat hafazah tu? Ni kadang-kadang kita kata budak selama aksiden paruk tu, malaikat lah tu jaga dia. Ni dia panggil malaikat hafazah. Hak ni pun malaikat yang wajib kita beriman secara tafsil. Malaikat hamalatul arsy, malaikat hafazah, malaikat yang Tuhan tugaskan dua malaikat untuk jaga anak Adam hamba Allah Subhanahu wa taala. Mana daripada mula jatuh benih rahim ibu sampai ke mati tu duduk di kubur pula. Dua malaikat dipanggil malaikat hafazah. Ini secara tafsil baka ni. Dan kitab kita adalah di muka surat 55 pada membicarakan berkaitan dengan malaikah, sebab dalam kitab kita ni akan membicarakan ke enam rukun iman. Dan kitab Fatih Faridah membicarakan bab iman, membicara bab akidah. Dia akan mencukupkan dalam kitab ni dengan ke enam rukun iman. Jadi pembicaraan bab malaikah ni mungkin belakang sikit lah, di muka surat 55. Jadi kita kena ingat tu, hak ijmal satu, hak tafsil satu. Ijmal secara borong, secara ringkas, tafsil secara satu-satu, secara detail, cara sese tu tafsil. Ijmal, tafsil. Ni kita kena ingatlah perkataan ni, sebab perkataan ni akan diulang-ulang. Ni secara ijmal, ni secara tafsil. Ketiga, percaya dengan segala kitab Allah. Wallahu a'lam.